أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أمسينا ومسلما الحمد لله لا شريك له لا إله إلا المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان مشركين. أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin hadirat muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib isya yang dirahmati Allah SWT. Pertama-tama sekali kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah SWT di atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas kesempatan berjamaah, salat berjamaah di Masjid Darussalam ini. Dan mudah-mudahan kita dapat menjaga salat berjamaah kita dan sempena dengan 2023 ini. Marilah kita mengukuhkan azam kita, menguatkan semangat kita untuk menambah amal kebajikan, mengurangkan segala maksiat, segala perkara yang mungkar, perkara yang sia-sia, yang tidak mendatangkan apa-apa faedah kepada kehidupan dunia kita bahkan akhirat kita. Semoga Allah memberikan kita taufik dan hidayah agar kita kuat bersama orang-orang yang beriman dengannya, bersama orang-orang yang kuat semangatnya untuk mentaati Allah SWT, baik dalam mentaati perintah Allah yang besar maupun mentaati perintah Allah yang tidak besar ataupun kecil, yang sunat. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah SWT, kita menyambung lagi perkongsian hadis, pembacaan hadis pada malam ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man haqqun nasi bi husni sahabati qala ummuk qala thumma man qala ummuk qala thumma man qala ummuk qala thumma man qala abuka. Muttafaqun alaih. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW, lantas berkata, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk aku pergauli ataupun berikan layanan yang sebaik-baiknya? Bagaimana menjawab? Ibumu. Dia bertanya lagi, lalu siapakah? Bagaimana menjawab? Ibumu. Orang itu sekali lagi bertanya, kemudian siapakah? Bagaimana menjawab lagi? Ibumu. Orang tersebut bertanya lagi, kemudian siapakah lagi? Bagaimana menjawab? Ayahmu. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat yang lain disebut, ya Rasulullah, siapakah orang yang lebih berhak untuk saya berikan layanan sebaik-baiknya? Bagaimana menjawab? Ibumu. Lalu ibumu, lalu ibumu, lalu ayahmu, lalu orang itu, lalu orang yang terdekat denganmu. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah SWT, ini hadis tentang birrul walidain sebenarnya. Birrul walidain iaitu berbuat baik kepada orang tua ataupun buat kebajikan kepada orang tua. Dalam kehidupan kita, birrul walidain ini merupakan suatu
yang kadang-kadang terlepas pandang oleh kita sebagai anak. Sebab ini bercakap tentang birrul walidin, berbuat baik kepada ibu bapa, ibu dan ayah. Jadi kita sebagai anak kadang-kadang bahkan sering kali terlepas pandang. Saya katakan maksudnya tidak terfokus terhadap bagaimana sebenarnya Allah SWT memberikan satu arahan yang jelas. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Banyak ayat cerita tentang arahan yang sama. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Allah SWT telah qadha, maksudnya mewajibkan, telah memerintah, telah mewajibkan alla ta'budu, agar tidak menyembah melainkan hanya Allah. Itu yang pertama sekali, yang paling asas. Itu proses penyembahan kita, ketaatan kita, ketundukan kita hanya kepada Allah. Kemudian Allah menyebut wabil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tuamu, ibu dan ayahmu, hendaklah ihsana, melakukan kebaikan. Kebaikan dalam arti kata banyak. Bermula dengan memberikan penghormatan yang khusus kepada mereka, bercakap dengan lemah lembut, bersopan santun terhadap mereka, menolong mereka, menyantuni mereka, tidak menyanggah arahan mereka sekiranya arahan tersebut tidak bercanggah dengan syarak. Walaupun mungkin bercanggah dengan pendapat kita, maka kita tidak boleh bercakap kasar. Sehingga Allah menyatakan wala taqul lahumā uffin wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Allah menyebut dalam Quran satu bimbingan dan arahan sekaligus, wala taqul lahumā uff. Jangan engkau katakan uff, itu bahasa Arab lah. Kalau bahasa kita kalimah yang pendek ataupun alah. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Wala taqul lahumā uff wala tanharhumā. Dan kata jangan menghandek mereka berdua, jangan bercakap kasar, jangan menghina mereka berdua. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Katakanlah kepada mereka berdua ini kalimah yang karimah, kata-kata mulia, kata lemah lembut, yang menyebabkan mereka ni senang hati mereka bila mendengar kata-kata daripada anaknya. Wakhfid lahum janahaz zulli. Hendaklah kamu, dalam ayat ini dikatakan janahaz zulm. Wakhfid maksudnya rendahkanlah. Janahal zul. Janah maksudnya sayap. Kalau terjemah direct, turunkanlah sayapmu. Tapi maksudnya bukan maksud sayap. Turunkanlah egomu. Sebab kita ni ada ego. Jadi rendahkanlah dirimu ketika berhadapan dengan ibu bapamu. Jangan sombong. Walaupun kamu itu pegawai besar, walaupun kamu itu pengulu, walaupun kamu itu YB, walaupun kamu itu menteri, ketua menteri, perdana menteri, presiden dan apa-apalah. Bila hadapan ibu tu tetap kamu tu adalah orang yang rendah. Sebab dulu kamu berada dalam rahim ibumu. Presiden sekalipun bila hadapan ibu tu dia kena tunduk. Dia tak boleh membanggakan diri dia, bahkan menyombong dirinya. Jadi begitu sekali Allah SWT memberikan arahan terhadap layanan ataupun mu'ayasyah. Mu'ayasyah maksudnya bagaimana kita melayan mereka ni, hidup dengan mereka dengan kehidupan yang khusus. Tidak sebagaimana kita melakukan layanan dengan kawan kita, isteri kita. Kalau kawan kita suka hati nak bercakap kasar dan sebagainya, walaupun itu tak baik juga. Tapi dengan ibu bapa ni, maka dia ada suatu aturan khusus. Sehingga Allah menyatakan tadi seperti yang saya sebut, wala taqul lahumā uff. Jangan kata uff ataupun Kalimah itu sendiri merupakan satu kalimah yang dikategori sebagai derhaka. Tengok derhaka tu sampai bila disebut derhaka, kata saja. Ibu mengajak kita ataupun menyuruh kita buat sesuatu bukan maksiat, lantas kata malahlah,
Kelemahan itu dianggap derhaka. Tengok apalagi lah kita kata apalah ibu ni, tak faham lah, saya ni baru je sampai. Alah, asyik itu saja ibu. Ayah pun sama. Nanti akan ada perbezaan antara kategori ataupun derajat ibu dan ayah tu. Maksudnya ibu tu lebih tinggi daripada ayah. Tapi kedua-duanya mesti wajib. Maksudnya kita menghormati mereka pada derajat mereka yang Allah telah letak. Walaupun contohnya anak itu Islam, ibu dan bapanya tak Islam, tetap wajib mereka menghormati, ataupun anak itu menghormati ibu bapanya walaupun mereka belum Islam. Begitu sekali, tidak terputus hubungan seorang anak dan ibu ayahnya walaupun kedua ibu dan ayahnya belum lagi memeluk Islam. Jadi ramai mana orang yang dianggap derhaka ni? Sangat ramai sebenarnya. Kita boleh tengok dalam diri kita sendiri bagaimana layanan kita dan ibu ayah kita. Bila ayah kita mungkin kita masa kanak-kanak, mungkin kita tak faham. Bila ibu dan ayah kita menyuruh satu, kata itu memang ikut derhaka dah. Tapi kita belum faham. Bila kita dah faham dah, maksudnya kita kena bertaubat kepada Allah SWT. Pada tahap kita sudah dewasa, kita telah mendengar tentang hukum hakam, hubung kait dan ibu bapa ini, bagaimana patutnya layanan kita kepada mereka. Bila kita melakukan mengucapkan kalimah yang seperti tadi, itu dah derhaka, maka kita dah tak melakukan lagi. Kalau kita pernah melakukannya, maka kita kena taubat, minta maaf kepada ibu bapa kita. Sebab kalimah itu maksudnya dianggap oleh Allah SWT sebagai derhaka. Kenapa sampai demikian sekali Allah meletakkan ucapan yang ringan, nampak ringan ini sebagai derhaka? Sebab pengorbanan ibu dan ayah ini sangat besar. Sangat besar. Kita sekarang alhamdulillah saya ada anak, tuan-tuan dan puan ada anak, yang belum kahwin tu belumlah mengetahui tentang rahsia pengorbanan ibu dan ayah ini. Ada yang tahu mungkin alhamdulillah. Tetapi nak merasai yang sebenar-benarnya belum. Sehingga mereka menjadi ayah, sehingga mereka menjadi ibu dan lahir anak. Anak itu lahir, membesar sampai bertahap mereka barulah mereka tahu, ini rupanya kenapa Allah SWT menyuruh kita birrul walidin, melakukan kebaikan dan melembah lembut kepada bapa. Rupanya ini memang berat, tanggungjawab ibu dan ayah ni berat. Kita tengok seorang ibu yang mengandung anak ni dalam rahimnya selama 10, kalau orang kata 9 bulan 10 hari, mungkin 10 bulan 10 hari ataupun kurang. Ada yang 6 bulan sudah sudah lahir, dianggap sebagai anak, sah taraf, bukan di luar itu nikah, bukan ataupun 7 bulan ada yang lahir, 8 bulan ada yang sudah lahir juga, 9 bulan ada yang lahir, bahkan lebih daripada itu pun ada. Macam Imam Syafi'i, ada yang setahun setengah dalam kandungan ibunya, ada yang 2 tahun dalam kandungan ibunya baru lahir. Itu di antara ulama. Jadi dia berbeza-beza. Nak menyatakan betapa lamanya seorang ibu itu bila dia mengandung, dia bertahan dalam keadaan maksudnya payah. Wahnin ala wahnin, wahnan ala wahnin. Berat ditimpa dengan berat. Ialah mula-mula bila dia sudah disebut, kalau pergi ke klinik kesihatan, bila dia sudah memeriksa adakah dia mengandung atau tidak, daripada perubahan hormon diri seorang ibu ini, seorang perempuan itu belum kita tahu dia ibu atau tidak, dibawa kerana dia nampak memuntah, wah muntah. Adakah betul dia mengandung? Dia cek dengan sama ada pregnant test, boleh dibeli di farmasi ataupun pergi ke klinik, cek, oh positif. Itulah mula dah, sebab hormon dalam badan dia sudah berubah. Itu sudah ada loya. Itu yang jadi jadi bontah tu. Nak makan pun dah tak seperti sebelum ini dah. Ada yang okey. Kita tak sama, kita tengok seorang ibu yang mengandung ni berbeza-beza keadaannya. Ada yang daripada awal dia mengandung sampai dia melahirkan anak, tak ada masalah apa, ringan saja, makan seperti biasa. Muntah sekali dah tak ada lagi, ataupun tak ada muntah.
Ada yang dia mengandung anak, tak ada pun dia muntah sehingga dia tak tahu dia mengandung. Rupanya sudah 3 bulan. Ada seorang ibu seperti itu. Ada yang dia mula-mula tu dah muntah dah. Kalau orang tak tahu dia kata muntah sakit. Dibawa ke klinik kita, rupanya sudah positif. Sudah pregnant, sudah mengandung anak. Sebulan ataupun 2 minggu. Itu sudah mula. Sudah mula apa? Berlaku perubahan dalam dirinya. Bila berlaku perubahan dia tidak normal dah. Kadang dia tidur pun tidak lena seperti biasa. Itu Jadi makan minum sudah berubah. Kadang-kadang tak nak makan dah. Makan pun lebih kurang saja. Kadang-kadang dia nak apa bahasa kita? Makan yang pelik-pelik. Siapa yang dah berkeluarga tu tahulah. Ada di antara ibu yang mengandung dia nak makan sabun. Pernah dengar? Pernah? Kalau makan buah mangga tu tak heranlah. Ataupun nak makan minyak apakah, minyak sawit kah, apa lagi masih okey sebab dia benda yang dimakan. Tetapi ketika seorang perempuan ataupun ibu ni dia mengidam. Nah, itu bahasanya mengidam untuk makan sabun. Memang betul dia makan. Ada satu tempat ni berlaku pelik. Sampai dia pelik, tengok sabun dalam bilik mandi tu habis. Ini 7 sabun tu saya ada. Dia fikir tikus yang makan. Rupanya ada yang makan sabun tu, itu isteri dia. Makan sabun, tak mabuk, tak mabuk. Itu apa sebab dia? Mengidam. Mengidam makan. Pelik-pelik dia makan. Kadang-kadang benda-benda yang tak sepatutnya dimakan, nak dimakan. Pelik betul. Penting tak sampai makan najis lah. Maksudnya benda-benda yang macam ni kita macam nak makannya. Kita ketika dia tak mengandung, dia tak ada nak makan benda sebenarnya. Tapi bila dah mengandung tu, pelik, selera tu sudah berubah. Bukan nak makan betul-betul, nak makan sikit tu, lepas tu tak. Nak makan yang paling susah adalah bagi suami kata, abang tolong cari ikan piranha. Lagi susah. Dah lah ikan piranha bukan untuk dimakan. Dia yang makan ikan lain. Makan haiwan dan manusia dia makan. Abang tolong malam-malam dia suruh cari. Saya dulu alhamdulillah lah kata musim bukan buah. Tetapi adalah kena cari-cari mana buah mangga ni. Itu di Jakarta lah kita kasih dulu. Ya Allah, bukan musim buah mangga ni. Macam mana nak cari? Carilah. Oh, ada juga buah mangga untuk orang buat apa? Buat rojak, belilah. Itu jadi kita berkorban suami ni. Jadi isteri tu maksudnya begitu sekali ni sebab apa? Anak yang ada dalam kandungan ini sebenarnya sedang membesar. Kalau kita perhatikan kita ni sebenarnya maksudnya di antara orang yang special. Ibu tu layan dengan layanan sangat baik. Apa saja kehendak dia maksudnya dia nak menjaga kandungan dia tu. Macam-macam dia buat. Pergi ke hospital, cek cara berkala, makan ubat, macam-macam. Sehingga semakin membesar, wahnan ala wahnin, Al-Quran kata, berat bertambah berat, semakin berat, sehingga dia berjalan pun tak tentu dah. Dia tidur pun sebelah kanan pun tak selesa. Kadang-kadang nak menegak macam ni pun tak selesa. Tak selesa. Kita lelaki tak merasa. Yang perempuan ni memang bawa macam-macam pengalaman mereka. Apalagi kalau seorang perempuan dia melahir sampai 4-5 kali, bahkan 10 kali. Itu lagi pengalamannya lagi panjang. Jadi berat sebenarnya, berat. Kita tidak tertanggung, orang lelaki tak tertanggung. Satu malam je kita letak ikat macam tu, kita dah tak larat kita. Kita dah tak mampu untuk menanggung apa yang ditanggung oleh seorang perempuan, seorang ibu ni. Sampailah dia melahirkan anak. Sebelum lahir tu memang payah juga. Saya sendiri tengoklah kalau di Bintulu ni saya tak tahulah. Kalau di hospital private maksudnya yang swasta tu boleh seorang lelaki atau suami dia pergi menemani isterinya. Sebenarnya boleh. Kalau saya dulu di Jakarta, saya menemani isteri saya, pegang tangan tolong dia untuk meneran kalau anak keluar ni, bagi semangat dia. Kadang dia lemah sudah. Nak mengeluarkan anak tu dia perlu tenaga. Kadang-kadang dah habis tenaga.
Itu yang kadang-kadang dia operate. Tengok sangat berat tu sangat berat. Jadi kita bagi tolong keluar. Ya Allah, solat hajat lagi kita apa lagi bermacam-macam. Kerana ada yang teruk sampai 2-3 hari belum lagi anak keluar. Sakit bukan main bukan main seorang ibu ni nak mengeluarkan anak ni kadang-kadang belum lagi. Belum lagi ada jenis orang datang tu berapa jam, sejam saja dah keluar. Alhamdulillah. Ada yang sampai berhari-hari pecah dah air ketubannya belum lagi keluar anak. Kalau kita nak tahu pengorbanan seorang ibu ni, tengoklah proses umpama ini memang berat. Allah cerita tu Allah yang mencipta, Allah Maha tahu. Sebab itu Allah letakkan hukumnya. Hukumnya memang kata dah derhaka dah. Sebab sangat berat. Sangat berat sebenarnya. Jadi begitulah bila dia lahir maksudnya selamat, alhamdulillah anak dia lahir dalam keadaan selamat. Dalam keadaan selamat. Ada yang saya baca seorang ibu ni dia sudah 8 tahun berkahwin tetapi belum dapat anak. Bermacam-macam cara, berdoa siang malam Macam mana lah tahun yang ke-8 itu Allah bagi rezeki kepada dia, dia mengandung. Mungkin ada yang mendengar ceritanya. Dia mengandung dan ketika melahirkan anak tu memang dia ada masalah sebenarnya, ada bermasalah. Jadi doktor memberikan kata dua lah. Sama ada antara dua lah. Kalau ibunya selamat, anaknya akan meninggal. Kalau anaknya selamat, maka ibu memang akan meninggal. Antara dua sebenarnya. Dan memanglah, Masya Allah, naluri seorang ibu ni, dia nak anaknya hidup. Walaupun terpaksa dia meninggalkan dunia ini. Itu begitu sekali kita tengok. Dan lahirlah dengan ketika Allah, lahirlah anak ini. Lahirlah anak ini, dia angkatlah anak ini, dia letak di depan mata dia. Dia pun senyum. Sempat dia menatapi beberapa minit anak dia, dan lepas itu dia meninggal dunia. Itu Jadi itu maksudnya pengorbanan yang sangat besar seorang ibu bila dia mengandung anak dan melahirkan anak. Melahirkan anak ni antara hidup dan mati sebenarnya, antara hidup dan mati. Kita alhamdulillah kita tengok ibu-ibu kita sampai sekarang ada yang masih hidup. Ada yang bila mengandung melahirkan anak tu memang meninggal dah. Dia anak tu dah tak ada ibu dah. Tak ada ibu. Jadi berat bukan sampai di situ saja kita tengok. Bila dia sudah melahirkan anak ni, dia mula menyusu anak. Ini proses yang lain lagi berat, masih berat. Walaupun maksudnya dia masih lagi maksudnya berpantang. Masih sakit lagi sebenarnya bukan senang 4 bulan berpantang lagi. Kerana ada yang jadi gila. Ada satu kampung tu di Penat. Pernah dengar kalau kita pergi Mekah, dia ada Jordan, ada Penat, ada Oyak. Itu ada satu kampung Penat ni. Ibu ni ada 2 orang anak lah. Anak yang pertama tu okey lahir. Anak yang kedua ni macam mana dia lahir juga okey, tetapi orang kata meroyan. Mungkin tak apa sebab lah, mungkin kurang zat kah, kurang menjaga kah, ataupun tidak diberikan layanan yang baik. Sehingga dia meroyan dan jadi gila. Sebab itu bila seorang ibu yang melahirkan anak tidak diberikan layanan yang baik, pastilah kita ada bagi makan, minum, jangan suruh bekerja, rehat dulu, jangan. Jangan nak bertengah-pegapah ni kata kadang-kadang seminggu 2 minggu dah keluar bekerja. Masuk angin apa lagi. Meroyan tu macam pelik-pelik. Dia tengok orang meroyan bila tak dijaga, tak dibawa ke hospital, dirawat betul-betul, dia jadi gila. Dan memang betul perempuan itu jadi gila. Melahirkan anak yang kedua sampai dia mati, dia jadi gila. Padahal pada ketika dia hidup tu anak pertama tu okey lagi. Kita tengok bukan hanya satu kes ni tuan-tuan dan puan, banyak kes. Banyak kes maksudnya perempuan ni bila tidak diberikan layanan yang baik ketika dia melahirkan anak ni, suami dia tak jaga, terbiar saja macam tu saja. Dalam keadaan dia tak sihat, suami pun buat tak kisah je, buat kerja di dapur apa lagi. Sepatutnya dia kena bagi rehat. Bagilah siapa-siapa keluarga yang boleh melayan kerja, memasak, membersih pakaian dan sebagainya. Jangan membiarkan seorang yang telah melahirkan anak ni untuk membersihkan ataupun mengerjakan kerja-kerja yang beratnya. Itu sepatutnya
Jadi boleh berlaku macam-macam. Bahasa kita merojan lah. Jadi gila dan sebagainya. Ada yang okey, ada yang memang sampai akhir hayatnya memang dia gila. Jadi begitu sekali ni, risiko seorang ibu ni dalam dia nak melahirkan anak ni bermacam-macam. Ada yang meninggal, ada yang jadi gila, ada yang bermacam-macam penyakit. Alhamdulillah ramai juga yang memang dalam keadaan sihat sampai dia tua. Jadi Allah menceritakan kepada kita ni begitulah bagaimana seorang ibu ni dia mengandung, memikul beratnya tanggungan kandungan dia, kemudian dilahirkan anak, menyusu, 2 tahun menyusu ataupun kuranglah, sampailah anak dia besar, dengan penuh kasih sayang. Tiba-tiba anak ni bila dia sudah besar, dia mula bercakap kasar. Memang sakit hati, sakit. Kita pun sakit, walaupun kita tidak mengandung anak ni, sebagai ayah kita sakit, kita mendengar anak bercakap kasar. Apalagi dia menghardik ibu bapanya. Yang kita tengok sekarang ni kes-kes ibu anak-anak ni menghantar ibu bapanya ke rumah kebajikan orang tua. Saya mungkin pernah sebut sebelum ini di Bintulu tak ada tapi di Sarawak ni rasanya ada. Jadi di Semenanjung memang ada. Jadi anak ni kedana 8 orang. Ibu boleh menjaga 8 orang anak ataupun 10 orang anak. Tetapi 8 atau 10 orang anak ni tak dapat menjaga seorang ibu yang sudah sakit ataupun tua ni. Kadang ni tidak sakit, tetapi mereka merasakan orang tua ni mengganggu mereka. Nak bagi layan kepada ibu ni apa lagi sehingga mereka mengatakan aku sibuk. Seorang lagi kata aku sibuk. Tolonglah ibu ni. Aku ada kerja ni banyak. Masing-masing mengelak diri daripada memberikan layanan kepada ibu. Akhirnya mereka berpakat meeting, macam mana kalau kita hantar saja ibu kita ke rumah kebajikan orang tua. Habis kita. Bila kita bagi duit kepada rumah kebajikan untuk makan minum ibu ataupun ayah kita. Itu yang mereka buat ni betul-betul derhaka. Kata-kata derhaka itu sebenarnya derhaka. Yang ini lagi besar-besar, sebesar-besar derhaka ni. Susah nak mencium bau syurga pun susah. Apalagi nak masuk syurga. Kecuali mereka minta maaf sebelum ibu bapanya meninggal ni, tarik balik ni, bawa lagi ke rumah lain betul-betul, taubat betul-betul kepada, minta maaf betul-betul kepada ibu bapa ni. Barulah mereka dapat masuk syurga dengan izin Allah. Tengok Allah bagaimanapun hebatnya ibadah mereka kepada Allah, sembahyang, tahajud, haji, umrah berkali-kali, sedekah banyak-banyak, tetapi dengan ibu mereka derhaka. Jangan harap masuk syurga. Yang harap masuk syurga. Jadi banyak berlaku seperti itu sekarang ni. Jadi anak-anak ni tidak tahu tentang betapa susahnya ibu bapa ni membesarkan mereka. Sehingga Allah meletakkan satu hukum ni, ini wabil walidaini ihsanan, terhadap kedua orang tua kamu ni kamu kena buat baik. Bukan sunat tapi wajib kamu buat baik. Betul. Kadang-kadang kita ni sudah jadi ibu bapa, kita tahu bila anak kita nampak degil macam tu, kamu belum tahu lagi kamu jadi ibu ataupun bapa nanti baru kita tahu. Itulah bila sudah besar nanti kita sudah meninggal dunia, barulah mereka tahu, papanya ini yang ayahku bagi tahu dulu, ini yang ibuku bagi tahu dulu. Itu jadi jangan menunggu mereka mati barulah kita menyadari hakikat ini. Okey, kita kembali kepada hadis ni. Jadi hadis yang kita bacakan tadi, Rasulullah SAW ataupun dalam hadis ini Abu Hurairah menceritakan bagaimana dialog antara seorang laki-laki dengan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling mesti aku bawa baik ataupun aku layan dengan sebab baiknya? Ibumu. Kata Rasulullah SAW. Siapa lagi Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi sebab itu Rasulullah? Ibumu. Selepas itu siapa lagi Rasulullah? Ayahmu. Baru ayahmu. Kita tengok. Kita tengok 3 ibu, baru bawa ayah. Sebab apa ni? Sebab ibu tu memang dia punya pengorbanan lagi besar daripada ayah. Walaupun ayah tu mencari nafkah hidup, siapa yang hantar sekolah apa lagi, memang, tetapi ibu tu 9 bulan 10 hari ataupun lebih atau kurang, itu tidak dapat menyamai pengorbanan seorang ayah. Orang ibu tu memang dia unggul bab itu, dia unggul.
Tak dapat orang ayah nak mewakili dalam bab ini dari segi jasanya. Sehingga Rasulullah menyebut seorang sahabat ni, kalau aku bawa ibuku ni, kata, ada seorang sahabat dia angkat ibunya pergi tawaf, dia angkat di belakang dia ni tawaf. Di belakang dia, bukan menggunakan wheelchair. Bukan. Adakah aku sudah menunaikan kewajipanku? Belum lagi, kata Rasulullah. Tengok, belum lagi. Begitu besarnya jasa ibu ni, tak boleh nak dapat dibayar, tak boleh nak dibayar oleh kita. Jadi sebab itulah maksudnya hargailah kehadiran seorang ibu, kehadiran seorang ayah. Ibu sebab dia mempunyai jasa yang sangat besar. Sebab itu Rasulullah kata, ibumu buat baik kepada dia, ibumu. Barulah ayah. Tengok, kategori darjat lebih tinggi sebenarnya, lebih tinggi. Tapi kedua-duanya kena wajib kita melakukan birrul walidain, buat baik kepada mereka berdua. Penegasan wasiat terhadap ibu yang berulang-ulang, kerana ibu itu lemah dan lebih memerlukan perhatian, dan bahawa memulakan kerabat itu derajatnya berbeza-beza, dan juga pengeluaran ibu itu sangat tinggi. Sebab itu dia kata berulang-ulang, kata ibu. Dia lemah, dia memerlukan layanan yang baik, dia telah melakukan pengorbanan yang sangat luar biasa. Itu sebenarnya. Para ulama menyebut bahawa kandungan hadis ini menunjukkan kalau seorang anak laki-laki wajib memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya. Namun apabila anak tersebut tidak mampu, maka utamakanlah ibunya. Begitu sekali. Tengok. Okey, kita sebagai anak ni belum kahwin, kita sudah ada kerja, kita wajib sebenarnya memberikan nafkah kalau sekiranya ibu bapa itu orang yang susah. Orang yang susah, kita kena bagi. Kalau tidak dapat kedua-duanya, ibu dulu. Tetapi bagi pada kita lah, takkan nak ibu bagi, ayah tak bagi, kedua-dua kita bagi. Cuma dalam pembahasan ini dia kata sekiranya seorang anak ni berhalangan ataupun tidak mampu nak bagi secara saksama, maka ibunya kena diberikan dulu, lepas tu ayah. Itu sampai begitu sekali ni. Dalam bab memberikan nafkah ini, ada orang bertanya, kalau saya sudah kahwin contohnya, adakah wajib saya berikan nafkah kepada ibu bapa saya? Saya ada anak, saya ada isteri, saya ada anak. Memang tanggungjawab pertama kita tu, setelah kita ada keluarga, memang kewajipan kita beri nafkah kepada isteri dan anak kita. Termasuklah ibu bapa kita kalau ibu bapa kita tu susah. Kalau mereka orang yang tidak susah, maka tidaklah wajib. Maksudnya digalakkan kita memberi juga. Ada yang kadang-kadang ibu bapa ni orang senang, dia kata tak payahlah, kita tumpulah kepada anak. Memang kewajipan kita tu, maksudnya kita tu, kita kena bagi perhatian kepada ahli keluarga kita, itu isteri dan anak kita. Tetapi kalau kita tengok memang orang tua kita tu, ibu ayah kita tu masih susah, maksudnya kita kena bagi, wajib juga membantu mereka, memberikan santunan, makan minum mereka, ubat-ubatan, rumah tempat tinggal mereka. Tetapi kalau okey, kita tengok tidak wajib. Tidak wajib maksudnya kalau kita tengok ayah kita tu, maksudnya ialah ayah kita masih ada nafkahnya, ada pencennya, apa lagi kita ada tanggungjawab kita, isteri anak-anak yang mungkin lebih ramai, maka ini betul-betul wajib ni. Ini wajib ni, isteri anak kita. Yang ini ayah kita tu dapat memberikan santunan atau memberikan nafkah kepada isterinya, itu ibu kita lah. Itu Tapi kalau dalam keadaan maksudnya ibu kita susah, ayah kita susah, maka kita wajib memberikan belanja, apa lagi membantu mereka, itu sebenarnya. Barulah kepada kerabat-kerabat yang seterusnya, kerabat-kerabat yang maksudnya ahli keluarga kita yang susah. Kemudian kita tengok hadis yang seterusnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, raghima anfu, thumma raghima anfun, man adraka abawahi 'inda al-kibar, ahaduhuma aw kilahuma falam yadkhulul jannah. Rawah Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW yang bersabda,
Sungguh rugi, sungguh rugi, ulang Rasulullah sungguh rugi orang yang sempat menemui kedua orang tuanya di usia tuanya. Kita ada orang tua, kita ada ibu bapa, kita sempat hidup, kecuali lah, maksudnya ibu bapa tu meninggal kita masih kecil, ataupun mereka meninggal masih muda. Tetapi ini dalam hadis ini dikatakan sungguh rugilah, sungguh rugilah seorang anak yang dia sempat menemui hidup, maksudnya sempat hidup bersama dengan orang tuanya dalam usia tua ibu bapanya, baik salah satu di antaranya ataupun salah seorang lah, ibu ataupun ayah, tetapi orang tersebut, itu anak itu tidak masuk syurga. Dia tak masuk syurga rupanya. Dia akhir nanti kata dia ada ibu bapa dulu, ada, sudah tua, sudah tua, tetapi dia tidak masuk syurga. Sebab apa? Sebab dia tidak menggunakan kesempatan dua pintu syurga. Jadi ibu dan ayah itu adalah pintu syurga kita di dunia ini. Kalau seorang meninggal tinggal satu. Kalau dua-dua meninggal tak ada lagi lah pintu syurga. Ada amal-amal lainnya, jadi sebab mendapat rahmat Allah dan dapat syurga juga ada. Tetapi ini sepatutnya seorang anak itu memang dia akan tahu bahawa inilah pintu syurga aku ni. Yang lain-lain itu memang ada sebab-sebab nak dapat masuk syurga dengan rahmat Allah, sedekah kita, solat kita. Tetapi seorang anak itu sepatutnya inilah di antara jalan untuk mudah masuk syurga, iaitu dengan berbuat baik kepada ibu bapanya. Itulah pintu syurga tu. Tak perlu ke jauh-jauh. Kita tengok seorang sahabat, ketika Rasul nak berjihad, seorang sahabat ni dia tanya Rasulullah, aku nak ikut, boleh tak? Boleh, kata Rasulullah mula-mula. Betul, Rasulullah pun duduk kejap saja. Engkau ada tak ibu? Ada, dia kata. Okey, engkau jagalah ibumu. Itulah jihadmu. Tengok itulah jihadmu, kata Rasulullah kepada sahabat ini. Padahal orang nak pergi jihad ni itu sangat besar pahalanya. Kalau mati tu masuk syurga tanpa hisap. Rasulullah kata okey, ada tak ibumu? Ada. Engkau jagalah ibumu. Maksudnya menjaga ibu ni juga adalah jihad yang besar. Masya Allah. Jadi begitu sekali ni Rasulullah memberikan satu arahan kepada seorang sahabat, malah bukan melarang lagi, maksudnya bukan melarang apa, sebab ada lagi tanggungan dia ni, tanggungjawab dia ni, untuk menjaga ibunya. Orang lain tidak dapat menjaga ibunya, tak dapat. Jadi dia sebagai anak ni wajib dia menjaga ibunya. Jadi bukan maksudnya gugur dia punya jihadnya. Tapi di situ kita tengok ni bukanlah gugur, tetapi maksudnya di antara dua kewajipan ni, maksudnya ini diperlukan dalam keadaan dua bertembung ni. Entah jihad fisabilillah, ada seorang ibu ataupun ayah yang sedang memerlukan layanan, sedangkan mereka sudah sedang dalam keadaan yang tua, maka dia perlu menjaganya. Jihadnya orang lain boleh. Jadi tengok seperti itu. Jadi rugilah ataupun celakalah orang seorang anak ni, padahal ketika dia di dunia dulu dia hidup ketika ibu bapanya sudah tua, tapi bila dia meninggal dunia dia tak dapat syurga pun, bahkan dia masuk neraka sebab dia tidak mengambil kesempatan untuk mendapat pahala daripada kebaktian ataupun berbaktinya dia kepada ibu bapanya. Itu berbakti kepada ibu bapa ni banyak layanan baik, bercakap. Jadi apalagi ibu bapa yang semakin tua, dia sakit memang kita tengok bermacam-macam kerenah orang tua. Kita sendiri ni akan jadi tua, akan ada kerenah-kerenah yang muncul daripada kehidupan kita ni. Tengok ibu kesian dia tengok dulu berjalan okey aje, sekarang berjalan dengan satu tongkat. Saya tengok ibu saya sekarang ni bukan hanya satu tongkat, dua tongkat dia berjalan. Dia tak tahan kaki dia, sakit. Bermacam-macam obat digunakan sakit apa macam-macam penyakitnya. Jadi kita tengok ya Allah, kesian kita tengok ya Allah, saya kata kita doa teruslah yalah ujian kepada ibu. Jadi kalau orang tidak sabar, dia akan melenting, bahkan dia tak sabar, dia tidak akan melayan ibunya. Jadi padahal inilah saat-saat orang itu akan diberikan ganjaran pahala yang besar, cabaran yang sangat besar. Maksudnya kita kadang-kadang tengok macam ni, kita mudah berputus asa ataupun bercakap kasar. Mak ni apalah, mak dah tua macam tu, ibu lah bergasah-gasah gelak, makan tu dah
Bila salah makan tu dah sakit sana sakit sini. Itu Jadi kita tak boleh cakap kasar. Walaupun makan sabarlah, bersabarlah Kadang-kadang mak kita ni ialah memang orang tua dia rasa nak makan okey. Tapi bila terlebih makan kadang-kadang kakinya bengkak. Rupanya dia nak masalah jantung, dia tak kuat mengepam air, jadi akhirnya air tu masuk dalam tak banyak keluar, jadi bengkak kaki dia. Dia tengok bengkak kaki. Jadi nak berjalan pun susah. Jadi dalam keadaan ni memang mencabar, cabarannya besar kepada anak yang menjaganya. Jadi kena banyak bersabar. Kalau tidak maka memang boleh masuk dalam derhaka. Walaupun jaga tetapi dalam waktu yang sama berkasar kepada bapanya. Itu memang cabaran yang besar tuan-tuan. Jadi berbuat baik kepada kedua orang tua hukumnya wajib walaupun usia keduanya masih muda. Walaupun masih muda, bukan nak tunggu tua. Adapun penyebutan usia tua pada hadis ini menunjukkan penekanan dan penegasan. Kalau dia tua lagilah engkau kena jaga, maksudnya mereka ni ucapannya kena dijaga sungguh-sungguh. Kerana keperluan keduanya terhadap perhatian dan perlakuan baik daripada anaknya sangat diperlukan ketika mereka sudah tua. Masih muda okey, kita tak jaga dia pun okey je. Tak apa, biar saya masih kuatnya. Dia boleh cari rezeki lagi, boleh pergi ke mana-mana tempat, cari ikan, tangkap ikan, pergi ke hutan cari kayu. Tapi sudah tua dia tak boleh nak berjalan dah. Nak makan pun susah. Jadi ketika itulah mereka ni sangat memerlukan kepada bantuan dan layanan anak yang mereka miliki dengan layanan yang sangat baik. Masya-Allah. Jadi semoga kita ni tidak termasuk orang anak-anak yang derhaka. Nauzubillah min zalik. Kalau kita pernah berkasar dengan mereka, cepat-cepatlah minta maaf. Jangan tunggu hari raya nak minta maaf. Tunggulah hari raya ni. Bulan 4 nanti bulan raya. Tak. Mungkin siapa dulu yang meninggal dulu, kita tak tahu. Jadi minta maaf lah. Selalulah berhubung dengan mereka. Kalau tak sempat melihat fizikal mereka, kalau boleh memang selalulah tengok mereka ni. Siapa yang mampu menjaga mereka ni, alhamdulillah itu satu keutamaan yang sangat besar lah. Cepat, cuma perlu sabarlah sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja untuk malam ini. Mudah-mudahan Allah memberkati kita dengan kehadiran orang tua kita. Itu merupakan pintu syurga untuk kita dapat masuk syurga. Jadi terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kelemahan dan kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.